Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi untuk sambung balik perbincangan kita untuk berkaitan dengan al-audah ila tasyahudi al-awwal, iaitu kembali kepada tasyahud awal sedangkan kita sudah pun berada di tempat yang lain. Kita berhenti kat situ hari itu dan saya telah ambil separuh dan saya akan sambung sikit lagi pada malam ni. Belum tu ada dua soalan di sini, satu soalan ulangan, satu soalan yang jauh sikit pada topik kita. Tak apalah sebab ia bertanya daripada masjid ini. Saya rasa soalan ini juga yang pertama dan yang kedua pun saya telah jawab tapi saya tak tahu dekat mana. Dan soalan ni mungkin soalan yang kadang-kadang orang kita ni dia benda yang kecil sebegini dan orang kita mengambil terlampau berat, terlampau besar, seolah-olah dia boleh membatalkan solat. Nah, jadi Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya berkaitan dengan telunjuk ketika kita bertasyahud awal dan akhir. Kebanyakan penceramah ataupun ustaz menceritakan ketika mana untuk menaikkan telunjuk tersebut, tetapi kebanyakan penceramah dan ustaz tidak menceritakan bila masa perlu diturunkan. Apa tak ada masalah, dia nak tahu kan? Tak ada masalah. Okey. Soalan dia tanya berkaitan dengan naik tasyahud. Dulu kita dah cerita dah bahawa benda ni adalah sunat. Buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi kalau kita nak ambil kesempurnaan dalam solat, jangan pandang enteng kepada benda-benda yang sunat. Hak wajib sudah tentu. Hak sunat pun kita kena jaga supaya kesempurnaan solat kita, kita nak persembahkan solat kita di hadapan Allah. Itulah solat yang terbaik. Dia tanya kenapa ustaz tak cerita bab turun, dia cerita bab naik je. Dan hadis cerita bab naik, bab turun tak ada. Itu sebab tu ustaz tak cerita. Nah, jadi bukan ustaz tu tak nak cerita bab benda tu tak ada. Itu makna apabila benda tu tak ada, kita jangan beratkan benda tu supaya benda tu ada. Dan jadi apabila disebut dalam hadis, bila kau sepatutnya kita ni naik tangan kita, asyhadu an la ilaha illallah, mata kita pun disunat tengok dekat jari. Jadi yang tu semua adalah hadis pemaklum dan tu. Jadi bila masa nak turun hadis tak ada. Jadi tak jadi masalah. Tuan-tuan nak kekalkan naik begitu sampai bagi salam pun boleh. Tuan-tuan nak turun selepas asyhadu la ilaha illallah pun tak. Sebab hadis tak ada, tak cerita benda tu. Jadi tak salah lah. Kalau orang tu tuan-tuan tengok straight sampai ke ujung, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok lepas asyhadu la ilaha turun pun betul. Jadi hak tak betulnya, hak tak akad tu. Hak tu salah. Nah, jadi tak kisah. Kalau tuan-tuan kata tengok lepas asyhadu, cuma ada di kalangan kita apabila dia bukan setakat dia tak naik tak turun, tapi langsung dia tak buat apa-apa, dia kata je. Barulah hukumnya adalah makruh. Kan kita dah beritahu banyak kali dah kan? Apabila kita tasyahud awal, tasyahud akhir, kedudukan jari kita adalah seperti nombor 35 dalam Arabnya. Kan saya sebut banyak kali dah. Tak apa, ulanglah sebab dia tanya, takut dia confuse kan. Kan saya katakan ada setengah orang semayang kan kita tengok kedudukan dia begini. Kita tengok kan. Ada setengah dia duduk begini. Ada setengah dia duduk begini. Paling hebat sekali sekarang dia duduk tengah semangat Palestin ni, dia buat macam pistol pun ada. Jadi maknanya hak mana betul? Hak paling tepat sekali begini. Pak Nabi hadis sebut kata, apabila telunjuk,
Duduklah jari dalam bentuk 35 tanda Arab. Mana 35 tanda Arab ni? 1, 2, 3, 6 bulat ni nombor 5. 35. Saya sebut banyak kali dah tu. Tapi ada juga yang buat begini, ni confirm salah. Cuma ada yang buat begini pun tak apa. Tapi yang tepatnya, kedudukannya begini. Okey, soalan yang kedua, ni jauh sikit tajuk dia sebab saya dah biasa buka soalan kan. Jadi ada orang tanya. Berkaitan dengan Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada Masjid Estate. Masjid ni, confirm ni. Nah, yang soalan saya kematian suami. Saya kematian suami dan saya berkahwin dengan suami saya selama 38 tahun lama. 38 tahun dan bersama-sama dalam tempoh tersebut dan saya juga bekerja, suami saya juga bekerja. Apabila kematian suami, adakah harta saya itu hanya terhad kepada harta faraid sahaja ataupun boleh dibuat tuntutan-tuntutan yang lain disebabkan pembinaan rumah dan kehidupan kami buat secara bersama-sama. Baik. Ini memang biasa berlaku lah. Biasanya kalau saya duduk di mahkamah pun, apabila kes-kes rayuan, kes mahkamah biasanya juga berkaitan dengan kes harta. Kalau 8 kes kita kendalikan di mahkamah, biasanya 10 kes berkaitan dengan mahkamah, biasanya 6-7 kes itu berkaitan dengan benda ni, berkaitan dengan harta. Kak, dengar betul-betul belakang. Apabila kita kematian suami, sama ada kita ni memasuri rumah sepenuh masa ataupun kita ini bekerja sama dengan dia juga, sama-sama pergi berjabat, maka suasananya adalah begini hukumnya. Apabila matinya suami, kalaulah dia tak pernah bagi hibah, tak pernah bagi kata rumah ni adalah rumah awak, tak ada, dia tak kata begitu, dia tak bagi istihar pada siapa-siapa, maka si isteri boleh buat 2 tuntutan. Satu, harta faraid, iaitu 1/8 yang kita maklum. Yang tu akan dapat. 1/8 Kak. Kak, ada, ni Kak kena tahu rahsia ni Kak. 1/8 tu sikit je. Kita lahirkan anak 10 orang. Nak besarkan anak bukan main susah. Dan anak pula dia ni tak faham pula. Nak rapas semua harta dah, tak tengok kita ni. Kita ada hak untuk tutup harta tersebut. Nama dia adalah Al-Amwal Al-Mushtarakah. Harta sepencarian. Ada boleh tutup harta tu. Jadi maknanya harta sepencarian ni mahkamah tidak ada kiraan khusus. Cuma dia akan tengok harta ni boleh sebelum kahwin ke lepas kahwin. Satu. Yang kedua pula, kita bekerja ke, kita bekerja berjabat ke, suri rumah sepenuh masa. 2. Yang ketiga, harta tu mungkin rumah, kadang-kadang kita combine loan. Kadang-kadang rumah tu suami loan suami kita. Tapi hak besar belakang rumah, hak pecah tu, renovate tu duit kita. Maka kita boleh tutup, nama dia harta sepencarian. Harta sepencarian duduk tinggi sekali sebelum dibagi secara faraid. Apabila mati seseorang, maka pertama sekali selesaikan perkebumian. Duit si mati boleh ambil untuk selesai ni. Bukan untuk tahlil, untuk benda ni sahaja. Untuk tahlil tak boleh guna, melainkan dengan izin semua ahli waris. Yang kedua, dia kena bayar hutang Allah dengan hutang manusia. Hutang Allah dengan hutang manusia ni lah. Hutang Allah, kalau puasa dia tak bayar dengan fidyah, ambil. Kalau haji, dia tak pergi. Kena ambil duit tu baru upah untuk haji badal. Wajib tu hutang Allah. Dan antara hutang yang perlu hak di sini lah Al-Amwal Al-Mushtarakah. Harta sepencurian. Dia tinggi duduk dia. Jadi maknanya orang perempuan ni kena tahu. Cara nak kira, saya tak boleh jawab. Kena pergi endorse di mahkamah. Mahkamah akan tentukan 40%, 50% daripada harta tersebut. Boleh tak? Okey. Jadi kadang-kadang ada orang di Timur Tengah, Tanah Arab, dia tak suka kaedah ni. Tapi kita di Malaysia ni ada memakai kaedah tersebut, khususnya bagi negeri Selangor ada animal khusus untuk berkaitan dengan harta sepencarian. Jadi yang mana bertanya ni, kalau nak minta jelas, nanti telefon direct kat saya lah. Nanti saya jelaskan di sini. Takut-takut lepas ni pakak berebut nak ambil harta belaka, susah lah nanti. Kita berhenti baru ni dekat al-audatu ila tasyahudi al-awwal. Maknanya hukum kita kembali semula pada tasyahud awal, sedangkan kita sudah ada berpindah tempat. Kita berhenti baru ni. Kita sebut baru ni at-tasyahud awal sunnatul bu'd. Maknanya sunat tasyahud awal ni kena ingat bahawa dia adalah sunat besar. Walaupun sunat besar,
Nama dia sunat, buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi kalau nak buat betul-betul. Kalau tidak, batal sembahyang. Tengok. Wa kadzalikal qu'ullahu, bukan setakat baca tasyahud awal, tapi duduk nak baca tasyahud awal juga sunat. Falau nasiyal musalli tasyahud al-awwal ma'a qu'udihi aw nasiyahu wahdahu bi an jalsa wa lam yaqra tasyahud aw lam yahsid tasyahud fa dzakarahu ba'da qiyami li rak'ati tsalitsa wa intisabihi fa yuharrimu alayhi al-'auda ila al-qu'udi. Ni kita berhenti setakat tu hari ni. Apabila walaupun nama dia sunat, tapi kalau sekiranya seseorang itu bangkit pergi pada rakaat ketiga, sepatut rakaat kedua, macam maghrib tadi kena baca tasyahud awal, dia tak baca. Dan dia telah berdiri dalam keadaan betul, lurus dah. Dia kata, fayuharrimu alaihi al-'auda ila al-qu'udi, maka haram ke atas dirinya kembali duduk semula sebab dia sudah pun berpindah tempat. Kita sebut baru ni. Bagi contoh, kita kata, contohnya seorang itu duduk sembahyang, duduk sepatutnya tahiyat awal begini. Dia bagi dah sejadah, suruh duduk atas ni, takut-takut tak nampak. Sekiranya katalah ni tahiyat awal maghrib tadi. Maghrib tadi, dia kata, dia pun naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas, duduk ke atas ni. Baru teringat, duduk sini lagi ni. Baru duduk sini naik ke atas. Aku tak baca tahiyat awal. Maka dia pun stand balik. Duduk lagu ni, maka secara automatiknya, kalau dia lakukan kerana tahu hukumnya, batal solatnya. Walaupun benda tu benda sunat. Betul tak saya beritahu tu lah? Okey, dengar betul-betul. Tak habis cerita lagi ni. Kita nak pecahkan kepada dua kategori. Satu, semayang secara berseorangan. Yang kedua, semayang berjemaah. Semayang berjemaah pula ada dua. Satu kita sebagai makmum, satu kita sebagai imam. Jadi semayang kalau kita jadi imam ataupun semayang berseorangan, hukumnya sama. Nanti apa maksud hukum sama? Dengar betul-betul. Duduk bawah lah. Nak juga takut-takut. Gimari nanti kan. Dia play out kat situ lagi susah. Tak apa, saya pegang gini, okey. Li'annahu talabbasa bifardin fala yaqta'uhu li sunnatin. Dia kata, kerana ketika itu, kenapa kita tak boleh naik diri dah kata tak boleh duduk sebab apa? Sebab kita sudah pun dah masuk area lain dah. Maknanya kita telah menjadi, kita dah, maknanya terhimpit, maknanya kita telah, disebut sini, kita telah bertindih di antara benda sunat dengan benda wajib. Sebab tu kita tak boleh. Apabila kita naik ke atas, nama dia qiyam. Qiyam ni sunat ke wajib? Wajib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia rukun. Jadi duduk baca tahiyat awal, sunat ke wajib? Sunat. Bergaduh di antara wajib dengan sunat, confirm yang sunatnya akan kalah. Jadi maknanya apabila kita naik pergi ke atas, apabila kita naik pergi duduk tahiyat awal, sepatut naik tahiyat awal, tapi tiba-tiba kita naik ke atas. Okey, kita duduk begini, waktu tu hak sunat, hak barang ni barang wajib. Maka jangan sesekali kita nak dapatkan hak sunat tapi kita tinggalkan benda yang wajib. Baik tuan-tuan sembahyang seorang ataupun sembahyang bersendirian. Tiba-tiba tuan teringat, aku tak baca tahiyat awal lagi. Tuan duduk balik. Duduk balik dan teringat pula ustaz beritahu. Kata jangan duduk balik, duduk asyhadu an la. Maka cepat-cepat kita naik ke atas. Kalau kita ingat balik. Ustaz, kemarin saya tak tahu ustaz, saya buat begitu. Duduk di atas ni, tiba-tiba teringat tak baca tahiyat awal, saya turun balik baca tahiyat awal. Adakah saya kena qada solat saya? Tak payah. Tak payah qada solat. Sebab ketika itu kita jahil. Kita tak tahu masalah. Jadi esok-esok rugi mari malam ni sebab kita tahu. Kita tak tahu lagi molek. Boleh buat lain kali lagu tu. Contoh yang kita kata. Jadi esok-esok Tuhan tak dalam neraka. Sebab apa? Sebab apa aku masuk dalam neraka sembahyang Allah? Dah mu kata jahil tak apa? Sebab Tuhan suruh kita ni belajar. Okey, tak habis cerita ni. Tak habis cerita ni. Dia kata sini, dia kata fa'in ada, dia kata wa'in ada lahu nasya fi salati fala tabtilu li uzrihi. Tapi kalau dia ni dah duduk atas, dia duduk balik kerana dia ni jahil, tak tahu, tak pernah belajar tentang tersebut, tak batal. Tapi apabila dia ingat, maka hendaklah dia segera naik ke atas. Misalnya ustaz, bukan masalah kalau saya duduk gini, contohnya
Contoh kata saya baca at-tahiyat sebab naik atas turun balik. Baca at-tahiyat, ustaz kata tak boleh. Kita cepat-cepat naik atas. Maka tak batal. Yang jadi isunya, kita dah habis dah. Kita dah atas turun balik baca at-tahiyat sampai naik ke atas tu rakaat ketiga. Kalau ikut hukum yang batal, kalau kita tahu, duduk sini baru teringat. Ustaz kata tak boleh. Tak ni. Aku dah habis baca tahiyat. Dah naik atas pun. Adakah solat kita batal? Tak batal solat kita. Nah, okay, kita pergi lagi. Dia kata, وَيُلْزِمَهُ الْقِيَامِ إِنِ تَذَكُّرِ فَوْرًا وَيَسْجُلِ السَّهْوِي لِأَنَّ زَادَ الْجُلُوسِ وَتَرَكَ التَّشَهُّدًا. Maka ketika itu apabila dia nak main turun naik tadi ataupun dia dah terlepas naik ke atas, maka dia kata sini, dia kata maka tidak ada cara lain وَيَسْجُلُ لِلسَّهْوِي, maka disunatkan baginya nanti untuk sujud sahwi. Tapi ustaz, sujud sahwi lupa juga. Allahu akbar, mama sibuk otak dia ni. Dia fikir pasal serasa memang kuat sangat fikir pasal perang ni siapa nak duduk dah lupa, tak ingat nak baca tahiyat awal tadi. Kena sunat sujud sahwi. Sujud sahwi pun lupa juga. Misal kata, batal tak solat dia? Tak, sebab dah nama sunat. Dah nama sunat tak sujud sahwi tak apa, tapi kena ingat kalau imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, batal sembahyang kita sebab ikut imam itu adalah wajib. Nah, batal bukan sebab kita tinggal sujud sahwi tadi, tapi batal sebab kita tak ikut imam. Okay, baik, kita pergi lagi. Tak habis lagi cerita ni. Wa kadzalika hukmu idza 'ada ila jahil bitahrim fala tablu fil asah kan nasi. Begitu juga disebab jahil mengikut pendapat yang paling kuat sekali adalah dia hukum sama dengan lupa. Li'annahu mimma yakhfa 'al 'awam wa yuzimul qiyam indal ilmi wa yasjudu lis-sahwi. Okey, baik. Ini yang kita baca hadis yang minggu lepas. Shalla bina al-Mughirah bin Syu'bah fa nahadha fi rak'atain فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ. Dia kata sajada sajdatai sahwi falamma sarafa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna kama sanaitu. Al-Mughirah bin Syu'bah ni sahabat kubra, sahabat yang besar. Mana sahabat ni dia ada kategori. Ada sahabat kubarus sahabah, sahabat yang besar, menghidup bersama Rasulullah dalam keadaan yang sudah dewasa. Ada pun sahabat yang kecil, maknanya semasa sahabat ni Nabi tu dah dakwah, dia sedang kecil lagi. Ada juga yang begitu. Tapi ni Mughirah ni orang besar, sahabat yang besar, hidup sama dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah sejak muda sampai Rasulullah wafat. Jadi satu ketika Mughirah bin Syu'bah ni dia bangun pergi rakaat ketiga, duduk naik atas tu, maka sahabat belakang kata subhanallah, subhanallah, dia tak turun. Sebaliknya teruskan sembahyang dan para sahabat ikut naik ikut Mughirah bin Syu'bah imam ketika itu. Sebelum dia bagi salam terakhir, maka dia sujud sahwi sebanyak 2 kali, maknanya assalamualaikum, assalamualaikum. Maka selepas itu dia kata ra'aitu Rasulullah fa'ala dhalik. Maka dia kata begitulah aku tengok Nabi buat sekiranya berlaku keadaan sebegitu. Baik, kita pergi lagi. Wal kalamus sabiq yashmilul munfarid wal imam. Okey, itu hukum sama je. Baik jadi imam, baik sembahyang seorang. Naik ke atas, jangan diturun balik. Nah, okey, kalau sempurna. Wa ammal ma'mum fala yajuzu lahu an yakhtalifa ala imam litasyahhudin. Wa idza qama al-imam li rak'ati ats-tsalitsah fa in takhlifu batalat salatahu li fahshil mukhalafa fil wujubi mutaba'atil imami kama sayati salatul jamaah. Lain pula ceritanya kita sebagai makmum. Kalau kita sebagai imam sembahyang seorang, hukum sama tadi. Naik dah atas, jangan gustan balik. Berbeza tugas kita sebagai makmum. Sebab apa? Sebab apa imam dan juga sembahyang seorang, kalau dah naik atas, turun balik, batal sembahyang dia. Sebab apa? Hak qiyam tu wajib, hak sembahyang baca tahiyat awal itulah sunat. Bergaduh antara wajib dengan sunat, confirm sunat akan kalah. Berbeza dengan kita jadi makmum. Dia kata, berbeza dengan kita jadi makmum, maka kalau takdirkan kita naik sampai ke atas dah. Saya tutup ni sebab dia berani. Naik sampai ke atas dah. Ni yang saya tegur banyak kali. Saya tegur banyak kali imam. Jangan buat lawak masa sembahyang. Saya dah bagi tahu banyak kali. Takbir ni hanya 2 tempat saja boleh panjang. Tempat lain semua pendek. Ulama kata makruh bagi imam memanjangkan selain 2 tempat ni. Dan juga makruh bagi imam memendekkan 2 tempat ni. Saya ulang sekali lagi. 2 tempat ni sahaja kita dan imam disunatkan panjang takbir.
Kalau kita pendek dua tempat ni, hukumnya makruh. Dan selain pada dua tempat ni, semua takbir pendek. Kalau kita panjang, maka hukumnya makruh. Mana tempat pendek? Mana tempat panjang? Pertama, daripada iktidal nak pergi ke sujud. Yang kedua, daripada sujud nak naik ke duduk qiyam. Dua tempat tu, imam kena concern. Kena concern. Kena ingat belakang kita ni, ramai geng-geng Mercedes Benz. Ada. Jadi maknanya kita kata tak ada yang lambat ikut. Jadi sebab sifir saya mudah. Bagi imam yang belakang, baik yang perempuan utama sekali, kalau dia tak tahu di mana kedudukan imam, adakah telah sujud dengan sempurna ataupun telah qiyam dengan sempurna, tengok pada takbir dia. Tengok pada takbir dia. Kalau takbir dia, Allahu Akbar, mana confirm tu? Sempurna tu. Tapi ada yang imam lawak ni, akbar duduk tengah ni akbar dah. Tak sampai bawah. Nanti ramai lagi yang share akan litah tu imam nanti. Duduk sampai bawah. Nanti pasal kata, imam kena tahu benda ni. Okey baik. Kita pergi lagi. Jadi dia kata, kalaulah kita sebagai imam, sebagai seorang, kalau kita dah naik daripada tahiyat awal, tak baca, terlupa, ataupun sengaja ke, naik sampai ke atas, maka tak boleh gustan balik. Gustan balik, batal semayang. Imam batal semayang, semayang seorang pun batal. Berbeza dengan kita sebagai makmum. Kalaulah imam tu dia buat lawak tadi, sepatutnya daripada sujud nak pergi duduk baca tahiyat tu, pendek je. Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Tiba-tiba dah Allah pun naik pada atas habis. Patut semayang, baca tahiyat awal. Jadi apabila makmum dah naik pergi ke atas, tiba-tiba tengok imam duduk di bawah, wajib bagi makmum duduk semula. Berbeza dengan semayang seorang, berbeza dengan kita jadi imam. Tak dikata batal. Sebab tadi, kalau imam atau semayang seorang, baca tahiyat awal sunat, putih tegaklah wajib. Tapi kalau kita jadi makmum, qiyam itu adalah wajib, ikut imam adalah wajib. Sambung di antara dua wajib ni, maka ikut imam tu lebih diutamakan. Maka kita kena turun balik. Walaupun kita dah Bismillahirrahmanirrahim, tengok kawan tu baca tahiyat awal, wajib turun balik. Kalau kita tak turun balik dan kita tahu mana hukum adalah wajib, maka batal sembahyang kita. Baik Ustaz, ceritanya begini. Tadi Ustaz beritahu saya, katanya kalaulah imam ni naik pergi awal, imam naik pergi sampai ke atas. Tiba-tiba imam tu teringat, dia tak baca tahiyat awal. Dan kita pun dah ikut imam, dah tinggal. Kita rasa imam tu dah tinggal tahiyat awal. Tiba-tiba imam tu duduk balik. Adakah kita wajib ikut? Jangan ikut. Sebabnya imam turun balik tadi, maknanya kalau dia sengaja, dah batal sembahyang dia. Apa tugas kita? Wait and see. Tunggu sekejap. Makmum belakang ni, untuk bila kena kata Subhanallah 3 kali. Jangan sebut innalillah je. Subhanallah, Subhanallah. Tak bangun juga. Maka ketika itu wajib keseluruhan makmum di belakang mufarraqah. Sebab imam sudah pun batal. Sebab apa saya kata tunggu dulu tu? Sebab imam dah naik turun kat straight, tiba-tiba dia duduk balik, saya tak suruh tunggu tu, barangkali imam tu dia panik, dia terkejut. Barangkali imam tu akan bangkit balik. Kita jangan ikut. Sebab apa? Kalau kita ikut imam dalam kata tersebut, imam telah pun batal solatnya. Ini yang kita kena perhati. Payah juga kena belajar. Itu dah sebab saya kata, baca 2 baris je untuk masjid ni. Sudah memadai. Tak tahulah. Mungkin lepas ni saya bercicik, belum tentu habis kitab ni. Okey, ada soalan? Silakan. Tak lupa. Adakah imam wajib kena sujud sahwi disebabkan kealpaan imam? Imam yang lupa baca tasyahud awal bukan kita. Imam tak ingat baca kunut bukan kita. Imam lah kena sujud sahwi. No. Kita wajib kena ikut imam walaupun benda tu sunat. Imam sujud sahwi, kita sunat sujud sahwi. Okey, sujud sahwi 2 kategori, 2 keadaan.
Kalau kita semayang bersama imam, serentak dengan imam, bagi salam sekali dengan imam, maka imam sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Kalau kita tak sujud sahwi, batal semayang kita. Bagaimana pula kalau kita terlewat daripada imam satu rakaat? Adakah nanti kita kena sujud sahwi 2 kali? Pertama kita sujud sahwi bersama dengan imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat. Adakah sekarang nanti kita boleh sujud sahwi juga? Ini ulama ada sedikit berselisih di kalangan mereka. Ada mereka kata memadai dengan sujud sahwi tadi. Kita ikut imam, tak payah sujud sahwi kedua. Melainkan kita tahu imam tak baca tasyahud awal, sepatutnya sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, nanti kita dah tambah lagi 1 rakaat sebelum kita bagi salam. Sunat bagi kita sujud sahwi. Begitu juga jemaah lain. Kalau imam tu tak baca tahiyat awal, sama atas palasan sekalipun dia tak baca tahiyat awal, kita pakat bangkit, tak baca awal, tengok Assalamualaikum, yang tunggu sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi. Boleh tak kita nak sujud sahwi? Boleh. Sebab apa? Kita telah putus hubungan dengan imam dengan salam yang pertama tadi. Tobat, tak ramai yang buat begitu. Ada buat, tapi tak ramai yang buat begitu. Lagi. Dalam situasi yang tadi, imam terlupa membaca tahiyat awal. Bila imam dah bangun, makmum sudah bagi subhanallah. Jadi ada yang bangun, makmum ada yang duduk. Manakah kategori kita nak ikut imam ke yang duduk tu stay saja ataupun yang dah berdiri tu berdiri sahaja? Okey, baik. Kalaulah katakanlah imam tu, tengok kategori kan. Kalaulah katakanlah imam itu duduk balik, disebabkan dia tinggal tahiyat, dia duduk balik, kita kata subhanallah, dia tak nak bangun. Tak bangun. Subhanallah, dia tak nak bangun. Jadi, adalah 2 puak situ. Hak situ kata, kita ikutlah Pak Imam, tak apa. Pak Imam ni untuk diikuti. Hak separuh naik pergi ke atas. Hak ikut tu imam tu, batal semayang. Kita yang berdiri tu, yang sah solat kita. Batal semayang. Suruh semayang semula. Lepas Assalamualaikum tu, bagi semayang duduk wirid tu. Macam-macam lagu duduk wirid. Kita tahu Pak Imam semua batal semayang. Suruh semayang semula. Dia kata, ni mazhab mana ni? Ni mazhab orang mari masjid. Ni kita mari masjid kok. Tanya ustaz mengajar, mari telefon. Patut kan? Jadi maknanya, kena ikut. Tengok imam ni tidak semua untuk diikut. Tengok yang batal, jangan diikut. Walaupun kata subhanallah, imam tak ikut juga, maka jangan ikut. Walaupun benda tu sunat. Lagi. Tak apa, tanya, tak apa. Ada? Kadang-kadang orang segan nak tanya, kat belakang boleh faham tak bahasa Jawa saya? Saya minta maaf banyak kali saya ulang. Saya orang Kelantan, bahasa Kelantan identiti saya yang tidak boleh ditinggalkan. Tak faham, tanya jiran sebelah. Ada tak? Ada lah? Okey, saya pergi lagi. Walau qa'adal ma'mum fantasal imam summa ada qabla al-qiyam muharram qu'udu ma'ahu. Saya sebut tadi, sekiranya imam dah diri tegak, tiba-tiba ada orang kata subhanallah, dia gustan balik, dia kata harram qu'udu ma'ahu, dan kita haram ikut imam tersebut, batal sembahyang. Jangan ikut. Itu tak tahu, tunggu tak tu. Ataupun kita lambat bangun, ataupun kita teringat bahawa imam tu, kita ikut imam sekali turun bawah, dan kita teringat bahawa ustaz dah beritahu bahawa jangan ikut imam tu, dah batal sembahyang dia, maka wajib bagi kita yang ikut tak turun balik tu naik semula, tak payah batalkan sembahyang kita. Kita pergi lagi. Dia kata di wujub al-qiyam al-bintisal imam walau intisba ima'an. Walaupun sekalipun dia dah imam dengan makmum ni naik sama-sama ke atas, telah tinggal tahiyat awal tadi, maka kalau turun balik kita wajib naik balik, sebab duduk balik tu menyebabkan batal sembahyang kita. Summa ada imam mukhti. Jangan ikut. Dia kata imam, walaupun dia imam, kalau benda salah, jangan diikut. Au annahu amidan fasal batilah. Wa fil hali imma yufariku au yantaziru qa'iman hamlan ala annahu ada nasiya. Okey. Isunya, kalau imam tu turun balik, saya sebut tadi, apa peranan kita sebagai makmum nak naik atas tadi? Tunggu sekejap dia kata. Tunggu sekejap maknanya, subhanallah, sekejap, jangan subhanallah macam wirid pula. Subhanallah. Sekejap, subhanallah. Berhenti sekejap, subhanallah. Berhenti sekejap, subhanallah. Berhenti sekejap. Jadi tak bangun juga, maka hati kita hadir kata hati. Aku bercerai dengan imam. Tak payah tambah talak 3. Tak payah. Cerai dengan imam je. Aku mufarraqah dengan imam. Sebut je. Hati kita, aku mufarraqah dengan imam. Sebab kita tahu dah, imam tu batal. Imam tu batal. Bukan bab tu saja tuan-tuan. Kalau kita dah nampak najis, tai cicak di kaki sebagainya, kita nampak, kita dah jauh.
Tak perlu kita istighfar. Assalamualaikum jemaah semua. Imam batal. Tak payah, tak payah. Kita boleh niat mufarraqah daripada jauh. Perbuatan kita barangkali kita ikut perbuatan imam tersebut dan tapi hati kita ni kita dah sembahyang seorang. Baik, kita pergi lagi. Fa in adal ma'mum ma'ahu aliman alim bittahi batal solatuhu. Kalau imam tu makmum tu ikut imam yang batal, maka batallah sembahyang dia melainkan nasian atau jahilan. Tapi kalau dia terlupa ataupun jahil dalam bab tersebut, maka tidak jadi masalah. Baik. Wa idza qama al-ma'mum li raq'ati ats-tsalitsah wa intasaba an-nasiya bainama jalasa imam tashahhud awal aw nahadha sahwa ma'an wa tadhakkara al-imam fa'ada qabla yantasiba wa intasaba al-ma'mum fayajib 'ala al-ma'mum al-'audah li mutabi' imamihi fil asah. Kalaulah imam tu kita tengok dah dari segi perbuatan dia batal, dia naik atas, dia turun balik, kita kata subhanallah. Subhanallah. Baru imam tu teringat dia salah, maka dia pun naik balik, maka kita ikutlah semula imam tersebut. Jadi baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, boleh ke tak kita sambung bacaan imam kalau imam tu dia confuse? Contoh, ada juga imam ni kan dia, Haji Ahmad kan tak pernah jadi imam lah hayat. Sekali dia imam masa lepas akad nikah gitu. Nah, lepas tak pernah jadi imam, tiba-tiba jadi imam, ni dia naik jadi imam tu pergi rakaat kedua, baca naik rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, belakang bising. Subhanallah, subhanallah. Nak gapo dia tegur aku. Sambung lagi. Qul huwallahu, baca lagi so kuat lagi bunyi harakat dia. Qul huwallahu, baca lagi. Belakang subhanallah, subhanallah bising. Imam tu confused. Ni duk campur kat tangan dak begitu dekat imam ni, kan? Jangan tu kata kalau kampung nak sembahyang kat surau, jangan pakai jubah. Kalau pakai jubah, tolak jadi empat imam, ada sembahyang maghrib 5 rakaat nanti. Nah, tunggu tak jawab juga. Subhanallah, baca lagi. Rupa-rupa pak imam tu tak baca Fatihah. Sampai panik ni tu baca qul huwallah tu. Kata, maka boleh tak makmum belakang Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak itu? Boleh. Tak boleh kata sebab dia tak nampak dah. Subhanallah dia tak nampak. Gapo salah itu? Tak nampak. Dah. Kan saya ingat cerita lah orang apa nama ni nak pergi menantu dengan pak mentua dia kan. Dia menantu dia marah kat menantu dia tu. Jadi menantu imam pak mentua kata tolak jadi imam. Dia tak apalah ya. Nak dengar menantu baru dia imam ni. Dari itu imam. Oh cantik baca lah. Bismillah, lagu cantik dia baca. Daripada bangun rakaat kedua, tu baca qul ya ayyuhal kafirun. Pak mentua tu tegur belakang, subhanallah, subhanallah. Baca lagi qul ya ayyuhal kafirun. Senyap mata tak tahu gapo. Akhir kata subhanallah, subhanallah 3-4 kali. Pak mentua backing. Backing pula. Subhanallah, pak mentua batal. Fatihah lah bodoh. Kita bodoh sebiji. Ada ibadahnya nak cerita pada kita, boleh ke tak makmum belakang sebut maknanya kalau imam tu maknanya dia lupa nak baca tentu, kita bacakan untuk dia. Contohnya kata Maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim, satu ayat. Subhanallah, makmum belakang rukun. Imam senyap, sambung lagi ihdinas sirat, boleh. Iyyaka na'budu, boleh. Maka tak batal solat tersebut sebab kita ingat ke imam. Kalau benda yang sunat, imam tu baca surah sejadah, terpotong ayat, kita boleh tegur, apatah lagi benda yang wajib. Baik, pergi lagi. Dia kata fayajibu 'alal ma'mum al-'audah li mutabati imamihi fil asah tersebut tadi. Kalau imam tu kalau makmum tertinggal baca tasyahud awal sedangkan imam baca, maka wajib makmum kena turun balik. Kalau imam tak boleh, makmum boleh turun balik. Li'anna al-mutabah fardun, kerana ikut imam tu wajib, faruju ila al-fardu ila sunnah. Bezanya saya sebut awal tadi, kalau imam dia nak turun balik nak dapatkan sunat, tapi makmum turunkan balik nak dapat yang wajib. Beza di antara kedua-dua tu. Disebut lagi walizalika yasqutul qiyam wal qira'ah min masbuq li wajhil mutaba'ah fa in lam ya'un al ma'mum batalat salat idza lam yanwi al mufaraqah. Jadi begitu jugalah bagi orang yang dalam keadaan masbuq, kita sebut dulu kan, kalau masbuq imam makmum tak sempat nak baca Fatihah dengan habis, maka memadailah dia terus ikut hak balance tu akan digantikan oleh
imam akan dijabarkan oleh digantikan oleh imam. Walau tazakkara al-musalli al-munfarid aw al-imam at-tashahhud awal qabla al-isra wa istawaihi muqtadi ada li tashahhud aw allazi nasiyahu li'annahu lam yaltabisu bi fardin wa yasjudu lis-sahwi in sara al-qiyam aqrabu min ila al-qu'udi. Ini saya nak beritahu sikit. Sekarang ni kita kata apabila kita kena sujud sahwi, tahap mana kita perlu sujud sahwi, tahap mana kita berdiri tak payah sujud sahwi. Sebab tadi kan kita duduk balik apabila imam atau sembahyang seorang, apabila dia tak lupa nak baca tahiyat awal, dia naik ni sampai dah straight ni, maka tak boleh duduk balik. Maksud jelas. Okay. Tetapi kalau dia baru duduk bongkok gini, bongkok ni bukan berdiri tu kok. Duduk tahan ni, kalau duduk bawah lagi-lagi kena turun. Baru duduk sini, ada dia boleh turun balik? Boleh turun balik. Sebab tak diri tegak lagi. Isunya sekarang, di antara ni, adakah kita ni disunatkan sujud sahwi dan tahap mana yang kita kena sujud sahwi? Baik. Maka kita ni kata, kita ni maknanya isu sekarang ni tak sampai straight. Maknanya kita turun balik. Tak sampai straight. Jadi kita kena sujud sahwi juga disebab lupa. Tapi sujud sahwi tahap mana? Kita kalau kita ni dah bangkit, hampir pergi kepada berdiri dah. Berdiri begini, kita duduk gini, dah dekat atau duduk gini, dah dekat nak berdiri dah. Maka disunat sujud sahwi. Tapi kalau kita bangkit, baru duduk gini, baru duduk gini. Tiba-tiba kita ingat balik, duduk balik. Maka tak perlu sujud sahwi. Maka kena lihat keadaan di mana. Adakah dekat dengan sujud ke ataupun dekat dengan naik ke. Tapi kalau dekat dengan naik, sunat sujud sahwi. Dekat dengan sujud, tak payah sujud sahwi. Ini yang dimaksudkan dalam kitab ini. Baik, ada soalan? Ini lagi? And then Okay, baik. Cantik. Soalan sangat cantik. Soalan last dan soalan penutup. Sekiranya kalau kita dah niat mufarraqah dengan imam. Sebab imam tu dah duduk balik, subhanallah 3 kali tak bangun juga. Kita pun niat mufarraqah. Mana lebih baik kalau kita ni buat sembahyang seorang-seorang terus, rokok sujud sendiri terus, ataupun kita tunggu imam ikut perbuatan imam, tapi sebenarnya kita dah niat mufarraqah. Maka ketika itu, buat cara kita sendiri lebih baik. Sebab orang tengok belaka dah, hak dia batas. Berbeza dengan ada tak cicok satu tadi. Kita seorang yang nampak, orang lain tak payah nampak. Tak payahlah kita buat gaji-gaji, ambil mikrofon, beristihar imam tu batal. Kita sahaja yang niat mufarraqah. Jadi yang lain-lain tu, tak apa. Bisik kat imam dah batal. Ada tak cicok, dia kesembahyang seorang. Tak payah istihar, orang lain kita solat semula. Berbeza dengan tadi, satu masjid dah nampak dia batal. Maka bolehlah makmum tu niat mufarraqah dan masing-masing solat dengan cara masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatir rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahimin. Allahumma arzuqna salim bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asrina al-insana fi salihan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.